Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi live hari ini adalah satu live pendek, ya, bagi membincangkan satu lagi topik yang menjadi sebutan beberapa pihak, bukan sebutan ramai ya. Ini bukannya satu topik yang dibincangkan secara meluas, tetapi menjadi sebutan beberapa pihak yang telah menghubungi saya secara langsung dan minta jika saya boleh ulas, ya. Dan ini berkaitan dengan dakwaan-dakwaan tertentu yang telah muncul berhubung satu kesalahan yang dikatakan telah dilakukan oleh Timbalan Presiden UMNO, iaitu Datuk Seri Mohamad Hassan, ya, yang dikatakan kini berada dalam siasatan pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM. Ya, jadi saya rasa anda tahulah ada pendedahan tertentu yang dibuat, dan Tok Mak Hassan dikatakan dalam siasatan. Jadi apakah ini satu konspirasi, ya? Dan jika ianya konspirasi, apakah kaitan dengan PRU15? Jadi saya diminta ulas. Okey. Untuk tujuan live ni, saya ingin jelaskan bahawa sebenarnya isu siasatan terhadap Tok Mak Hassan, ya, sebelum saya ulas, saya nak jelaskan sejelas mungkin isu siasatan terhadap Tok Mak Hassan ni bukan sesuatu yang saya kira penting, bukan sesuatu yang menjadi tumpuan saya, dan bukan sesuatu yang saya ambil kisah. Okey, ini saya nak jelaskan sejelas-jelas mungkin terlebih dahulu sebelum saya ulas. Tetapi ada pihak bertanya, adakah ini satu konspirasi melibatkan pemimpin lain yang mungkin ingin menjatuhkan Tok Mak Hassan, dan jika ya, apakah sebabnya? Okey, ini sebenarnya saya tidak mungkin tahu dan tidak sesiapa boleh tahu. Okey, melainkan pihak yang membuat pendedahan dan sebagainya. Okey, tetapi dari sudut, ya, menghala ke PRU15, apakah implikasi, ya, pendedahan ini terhadap Tok Mak Hassan, terhadap UMNO dan terhadap pemimpin-pemimpin parti lain, ya? Ini kita boleh bincangkan. Okey, ini kita boleh bincangkan. Okey. Jadi sebelum saya bermula, saya nak beritahu, di dalam dunia politik ini, semenjak saya terjebak dalam penulisan ni, secara tidak langsung memang saya dah terjebak memang lama. Tetapi dalam bidang penulisan ni, saya nak beritahu maklumat ni ada pelbagai penyampai maklumat. Jadi penyampai maklumat ni, kalau dulu-dulu saya pun pernah berurusan dengan beberapa penyampai maklumat ni, atau apa orang kata orang tengah ni. Setakat mana yang saya telah lihat yang ada sekarang ni, yang saya memang tidak berurusan dengan mereka lagi, setakat mana yang saya lihat, semuanya berkepentingan, semuanya berpaut dengan pemimpin tertentu. Ada yang bersatu kaki dengan pemimpin ni, satu kaki dengan pemimpin sana. Dan setakat ini yang saya lihat, semua maklumat ada agenda dan tidak tepat. Kalau maklumat tu nampaknya tepat, memang kita nampaklah tepat, ada bukti, ada hitam putih, ya. Tetapi ada perkara yang diselindung daripada pihak yang penyampai maklumat ni berurusan dengan. Mungkin mereka nak orang ini buat pendedahan, mungkin mereka nak orang tu buat pendedahan. Jadi mereka salurkan bukti maklumat tertentu, tapi ada yang diselindung, ada agenda yang diselindung. Tidak kira lah sama ada melibatkan wang upahan, ada melibatkan sogokan. Itu saya tak nak masuk campur, sebab itu adalah spekulasi. Sebab kadang-kadang memang ada yang diupah, okey, anda buat ini, anda buat itu. Tapi itu menimbulkan spekulasi, kita tidak mungkin tahu.
Okey. Tetapi ada agenda. Setakat ini yang saya lihat, semua yang ada ni semuanya ada agenda, dan pihak yang menerima maklumat daripada pemberi maklumat ni lazimnya dia tidak akan tahu apakah agenda sebenar. Okey. Jadi benarkah Tok Mat Hassan bersalah? Itu kita lepas kepada SPRM. Yang sah pendedahan yang dibuat berasal dari pemberi maklumat tertentu, dan ianya bersangkut paut dengan pemimpin politik tertentu, dan maklumat ini adalah maklumat lama, okey, yang dikita semula. Okey, itu pastilah, itu kita tahu. Jadi apa tujuan dia? Okey, sekarang ni ada risiko Najib menjadi PM sebelum PRU 15. Okey, ada risiko, ada. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana ini mungkin, saya tidak ingin ulang. Anda rujuk kepada live saya yang lepas, anda pergi ke YouTube Regi Jesse Ritaudin selepas ini, dan anda lihat ada tajuk yang berkaitan. Ada tajuk yang berkaitan di mana anda boleh membaca risiko ini di dalam YouTube Regi Jesse Ritaudin, atau mendengar hujah saya. Tajuk dia, okey, memang 2 video yang lepas, tajuk dia memang ada risiko Najib PM10, Anwar TPM sebelum PRU 15. Jadi anda pergi rujuk, okey, daripada saya mengulanginya di sini. Okey. Jadi ada juga risiko, okey, tetapi risiko ni lebih rendah. Muhyiddin menjadi PM sebelum PRU 15. Ini saya tidak pernah bincangkan sebab risiko dia terlalu rendah, tetapi ada. Semuanya berkisar di sekitar keterdesakan Anwar Ibrahim. Okey. Sebab Anwar tidak mungkin jadi PM kalau berdasarkan sokongan ahli parlimen yang ada sekarang, ataupun kalau berdasarkan proses pemilihan yang pilihan raya yang sah menerusi sokongan rakyat. Kerana 4 pilihan raya negeri sudah menunjukkan rakyat menolak Anwar, 2 PRN Malaysia Timur, 2 PRN Malaysia Barat menunjukkan rakyat memang tolak terus Anwar dan PKR. Okey. Jadi satu-satunya cara ada peluang tipis bagi Anwar jadi PM adalah jika beliau memasuki perjanjian sama ada dengan Barisan Nasional atau Perikatan Nasional. Okey. So jadi kalau sebelum PRU 15 Anwar nak tingkatkan kemungkinan, dia nak naikkan sebab rakyat dah tolak kan. Jadi dia nak satu lagi peluang untuk tunjuk rakyat dia ada kemampuan. Jadi dia perlu jadi TPM dulu sebelum PRU 15. Kemudian pada PRU 15 dia ada perjanjian dengan pihak tertentu siapa yang akan jadi calon selepas PRU 15. Kalau dengan kluster mahkamah, jangan kata mustahil, sebab dulu pun orang kata mustahil Anwar akan berbaik dengan kluster mahkamah. Tiba-tiba terbongkar surat Zahid kepada istana yang menunjukkan dengan jelas Zahid dan Najib secara rahsia telah menipu semua ahli parlimen BN, telah menipu rakyat. Kononnya mereka menolak Anwar, di mana mereka menzahirkan sokongan terhadap Anwar sebagai Perdana Menteri kepada istana. Okay. Kemudian jangan kata DAP takkan sokong. Kalau sekarang anda lihat ada Tony Pua menentang Najib, ada dia ni menentang Najib, ada dia tu menentang Najib. Tetapi di Perak memang secara senyap dipertimbangkan jajaran politik baru bersama Barisan Nasional, bersama kleptokrat, dan pada masa tu semuanya lupa. Najib lupa, kleptokrat lupa, kluster mahkamah lupa. So jangan kata mustahil. Okey, kerana Najib Anwar terdesak nak jadi PM, dan kita lihat DAP dan Amanah di belakang Anwar 100% dalam misi dia nak jadi PM. Okey. Jadi kalau MOU yang ditandatangani, okey,
sebelum ditandatangani MOU, Pakatan kata kerajaan gagal segagal-gagalnya, perlu ditumbangkan, ini tak betul, itu tak betul, rakyat mudarat. Tiba-tiba masuk MOU. Dalam MOU mereka bila rakyat tanya, dia beri alasan demi kestabilan politik, ini sementara. Okey, esok kalau depa sokong Najib, ini demi kestabilan politik sehingga 2023, demi rakyat. Alasan macam-macam boleh diberikan, jadi jangan sekali-kali kata mustahil. So, jika rancangan kluster mahkamah untuk tekan Ismail Sabri menjadi bubar parlimen tidak berjaya, langkah seterusnya kluster mahkamah kena tarik sokongan daripada Ismail Sabri, kerana kluster mahkamah amat terdesak nak cetus pilihan raya sekarang, bubar parlimen sekarang. Okey. So bila tarik sokongan terhadap Ismail Sabri, mereka akan tunjukkan bukti akuan bersumpah kepada tuanku bahawa Ismail Sabri hilang majoriti, ya. Dan jika tuanku tidak menerima bukti tersebut dan suruh menerusi proses parlimen, undi percaya tidak percaya, maka kluster mahkamah kantoi, sebab kerajaan akan lengahkan undi percaya tidak percaya. Tetapi jika tuanku terima bukti itu dan buat seperti langkah Sheraton, dia panggil semua MP-MP, jangan terkejut tiba-tiba Pakatan Harapan sokong Najib sebagai Perdana Menteri. Dan jika kluster mahkamah boleh kumpulkan 21 hingga 22 ahli parlimen menyokong Najib daripada UMNO dan sebagainya, maka Najib akan jadi PM. So jangan kata mustahil. Cuma kemungkinan risiko Najib jadi PM sebelum PRU15, kalau nak banding dengan Muhyiddin, risiko dia lebih tinggi, Muhyiddin lebih rendah. Tetapi Muhyiddin pun ada bincang dengan Anwar. Anwar pun terbuka sebenarnya, secara rahsia dia terbuka nak bincang dengan Muhyiddin. Cuma kalau dibincang dengan Muhyiddin, kemudian Pakatan Harapan sokong Muhyiddin jadi PM, risiko dia bagi Anwar pada PRU15, kalau anda bekerjasama dengan Perikatan Nasional, memang lepas PRU15 kemungkinan Pakatan Harapan membentuk kerajaan lebih tipis, sebab Perikatan Nasional tidak diterima secara meluas oleh rakyat. Jadi kalau PRU15 ramai tidak keluar mengundi seperti di Johor, katakan 70% tak keluar, 50% tak keluar mengundi seperti di Johor, maka ianya akan memihak kepada BN. Jadi kalau Pakatan berdamping dengan Perikatan Nasional, jadi kemungkinan Pakatan nak bentuk kerajaan bersama Perikatan lepas pilihan raya lebih tipis. Itu sahajalah. So Anwar lebih cenderung kepada kluster mahkamah kalau berbanding dengan Muhyiddin. Tetapi semua ni kemungkinan. Okey. So kesimpulannya, kluster mahkamah dia akan cuba semua sudut. Kalau dia tekan Ismail Sabri bubar, Ismail Sabri tak bubar, maka mereka akan cuba juga nak jadikan Najib Perdana Menteri. Okey. Dan sekarang ni keterdesakan mereka dah begitu teruk, mereka menawarkan jawatan Perdana Menteri kepada Ismail Sabri lepas PRU15. Itu pun helah. Mereka mencadangkan nama Ismail Sabri sebagai calon. Mereka tidak menetapkan nama Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri. Dengan mencadangkan nama Ismail Sabri, mereka berharap Ismail Sabri setuju nak bubar parlimen. Lepas dah bubar, semuanya akan terletak kat tangan Zahid. Siapa Zahid nak calon, siapa Zahid tak nak calon. Lepas dah bubar, tidak mustahil Zahid tidak akan memenuhi apa-apa janji yang mungkin telah diberikannya kepada Ismail Sabri. Sebab memang kluster mahkamah tiada niat nak jadikan Ismail Sabri Perdana Menteri. Jadi akhirnya jika Zahid memungkiri janji kepada Ismail Sabri tak boleh bawa ke mahkamah. Itu urusan parti, tidak boleh diterima di mahkamah. Jadi pendek katalah, mereka begitu terdesak nak bubar parlimen. Mereka sekarang akan beritahu apa sahaja kepada Ismail Sabri, tetapi tiada niat nak jadikan Ismail Sabri Perdana Menteri. Sama ada Najib PM sebelum PRU15 ataupun PRU15 dicetuskan, dan ada dua pertimbangan nama bagi jawatan Perdana Menteri, iaitu Najib sendiri dan Tok Mat Hassan. Jadi Najib ni, kalau Suruhanjaya Pilihan Raya tidak menghalang Najib daripada menjadi calon
andai kata parlimen dibubarkan sekarang, ya, sebelum Mahkamah Persekutuan membuat keputusan, ya, andai kata parlimen dibubarkan sekarang sebelum Mahkamah Persekutuan membuat keputusan, Najib boleh layak jadi calon pilihan raya, bertanding kerusi pekan. Tetapi andai kata SPR tidak membenarkan juga Najib untuk menjadi calon, jadi ini akan jadi masalah. Najib tidak boleh jadi calon pekan, Najib tidak boleh jadi calon Perdana Menteri. Jadi bagi backup, mereka ada Tok Mat Hassan. Sebab Tok Mat Hassan timbalan Presiden UMNO. Okey. Jadi Tok Mat Hassan perlu bertanding kerusi parlimen, dan jika menang, Tok Mat Hassan akan jadi calon Perdana Menteri. Dan saya difahamkan ada kemungkinan mereka, biar Najib dibenarkan bertanding ke tidak dibenarkan bertanding, mereka akan calonkan Tok Mat Hassan sebagai calon Perdana Menteri. Sebab ia lebih meyakinkan kerana dia adalah timbalan Presiden UMNO. Sebab kalau Najib dicalonkan, bukan hanya dia ada sabitan bersalah, orang akan tanya mengapa UMNO tak calonkan kepimpinan tertinggi parti. Sekurang-kurangnya sekarang ada Tok Mat Hassan. Jadi mereka boleh calonkan Tok Mat Hassan sebagai poster boy Perdana Menteri bagi PRU15. Lepas dah menang, andai kata lepas PRU15 Barisan Nasional berjaya bentuk kerajaan bersama Pakatan Harapan dan pihak-pihak lain, tidak semestinya mereka perlu calonkan Tok Mat Hassan. Ini hanya untuk tempoh pilihan raya. Jadi mereka boleh calonkan Tok Mat Hassan. So sekarang ada usaha untuk membantutkan usaha kluster mahkamah untuk mencalonkan Tok Mat Hassan. Itu je. Okey. Jadi kalau Najib kepimpinan tertinggi parti, kita lihat ada Zaid Hamidi, dia ada kes mahkamah. Tetapi timbalan presiden tak ada kes. Jadi sekarang ada dakwaan rasuah, ada dakwaan yang disiasat oleh SPRM. Jadi nama tercemar. Okey, bila nama tercemar, jadi sukar nak calonkan Tok Mat Hassan. Okey, alright. So itu je. Sebab kalau di Perikatan Nasional Bersatu, dia boleh calonkan nama Muhyiddin. Dia adalah presiden parti. Tak tercemar nama dia. Setakat penyiasatan yang dijalankan lah. Kalau di belakang tabir, adakah Muhyiddin melakukan rasuah dan lain-lain tu, itu tak penting sebab orang akan lihat apa yang sedang disiasat. Okey. Kalau belah Pejuang, adakah presiden dia Mukris ataupun pengerusi dia Mahathir dikaitkan dengan dakwaan rasuah? Tidak. Jadi boleh calonkan kepimpinan tertinggi parti. Kalau belah Pakatan Harapan, adakah nama Anwar tercemar daripada dakwaan rasuah, ya? Tidak. Kalau ada siasatan yang dijalankan ataupun kes yang berjalan dan apa-apa ianya melibatkan satu liwat dan sebagainya, itu benda lain. Kalau rasuah, tidak. Tetapi kalau Barisan Nasional, nombor satu dia iaitu Zaid Hamidi terpalit dengan kes rasuah, jadi tak boleh nak calonkan dia. Okey, tapi sekurang-kurangnya UMNO boleh calonkan nombor dua, iaitu timbalan presiden. Kita ada timbalan presiden, dia bersih. Sebab Tok Mat Hassan dia ada label bersih. Sekarang ada usaha untuk padam label bersih Tok Mat Hassan. Okey. Jadi bila padam label bersih Tok Mat Hassan, bukan kata Tok Mat Hassan tak boleh dicalonkan sebagai Perdana Menteri, bukan kata rancangan kluster mahkamah akan terbantut, bukan. Cuma sukar sikit lah. Jadi kluster mahkamah akan terpaksa memenuhi janji kepada siapa? Kepada Ismail Sabri. Sekarang ni ketakutan dalam kem Ismail Sabri adalah apa-apa yang dijanji oleh Zahir ni semuanya tidak betul, tidak boleh dipercayai, tidak boleh diterima, kerana mereka terdesak. Kerana kalau saya Ismail Sabri, saya tak nak bubar parlimen. Jadi sebab saya tak nak bubar parlimen, mereka terdesak. Jadi mereka begitu terdesak sampai berjanji nak jadikan saya calon PM. Itu pun bukan janji benar.
Mereka bukan menetapkan bahawa saya jadi calon PM. Mereka hanya mencadangkan saya jadi calon PM kerana mereka terdesak. Kalau benar mereka nak jadikan saya calon PM, mengapa mencadangkan saya jadi calon PM? Kenapa tak tetapkan saya jadi calon PM? Saya tahu kalau anda tetapkan saya jadi calon PM, saya tahu ada kemungkinan saya tidak akan jadi PM kerana pencalonan kepada istana boleh ditolak oleh istana. Itu saya boleh terima. Tetapi di peringkat parti, mengapa anda tidak menetapkan saya sebagai calon PM? Jadi apa-apa janji kluster mahkamah ni dibuat atas keterdesakan sebab ia tidak semestinya perlu dipenuhi. Janji parlimen bubar. Jadi satu cara untuk memastikan Ismail Sabri, kluster mahkamah, memenuhi janji mereka, meningkatkan kemungkinannya kluster mahkamah memenuhi janji mereka, adalah sekiranya kepimpinan tertinggi UMNO semuanya terpalit dengan kes rasuah. Jadi sekarang Tok Mat Hassan lah pencabar utama Mak Yeh Sabri sebab dia orang bersih. Sekarang mereka nak padam label orang bersih Tok Mat Hassan. Jadi dah muncul dakwaan ini. Dakwaannya lemah sebenarnya. Okey, sebab ini hanya sekadar siasatan SPRM. Kalau parlimen dibubarkan esok, Tok Mat Hassan kira antara semua ni kira yang masih yang paling bersih dari sudut rekod sebab belum kes mahkamah. Okey, tapi nak meningkatkan kemungkinan janji terhadap Ismail Sabri dipenuhi. Tapi sebenarnya ini juga adalah langkah terdesak. Sebab esok bila parlimen bubar, Tok Mat Hassan akan kekal dicalonkan sebagai calon Perdana Menteri, ada siasatan ke tak ada siasatan. Dan seterusnya, jika BN berjaya bentuk kerajaan, tak mustahil Tok Mat Hassan jadi calon Perdana Menteri. Ada siasatan ke tak ada siasatan. Kalau kluster mahkamah yang sudah ada kes mahkamah mengharapkan menang pilihan raya supaya orang mereka boleh jadi Perdana Menteri, mana tahu ya, mungkin sebab mereka nak letakkan seorang peguam negara yang boleh membuang kes, mana tahu. Ini satu kemungkinannya. Sedangkan Tok Mat Hassan yang belum lagi ada kes mahkamah. So ini adalah langkah terdesak atas keterdesakan pihak tertentu untuk mencemarkan nama Tok Mat Hassan. Itulah yang saya lihat. Okey, pihak mana kita tak tahu, dan saya percaya pihak yang membongkarkan benda ni pun tidak tahu sebenarnya pihak yang benar-benar bertanggungjawab dan agenda pihak berkenaan. Saya dapat maklumat pihak mana yang sebenarnya terlibat dalam usaha mencemarkan nama Tok Mat Hassan dan agenda sebenar. Tetapi bagi saya, selagi tak ada bukti, saya tidak kisah. Dan anda pun dah perhati sejak kebelakangan ini 3-4 tahun ni, kerja-kerja nak bongkar ni semua saya tak layan dah. Banyak, kalau nak tengok, banyak setiap 2-3 bulan ada je dokumen maklumat yang sampai kepada saya, memang bukti sahih pun, kesalahan dia ni, kesalahan dia tu, minta saya bongkar ya, benda tu semua saya dah tak layan dah. Okay, sebab saya tahu apa yang disampaikan kepada saya, ada agenda ni, agenda tu dengan bukti ya, tapi itu bukan cerita sepenuhnya, ada agenda lain. Okay, dan bagi saya tak sukalah aibkan orang ni, aibkan orang tu dengan pendedahan bau. Okay, tetapi kalau seorang yang sudah disabit bersalah ke, seorang yang sedang melalui kes mahkamah pun menaruh harapan nak menang pilihan raya, mungkin sebab dia boleh lantik peguam negara yang memihak kepada dia, masakan Tok Mat Hassan yang belum lagi didakwa di mahkamah. Jadi benda ni tidak akan membawa sebarang impak, cuma pihak terdesak untuk memastikan andai kata Ismail Sabri membubar parlimen, ya, kemungkinan dia akan jadi calon Perdana Menteri akan lebih tinggi, ya. Sebab sekarang ni ramai pihak terdesak, mereka tidak tahu nak buat apa. Tak tahulah cerita apa yang disampaikan kepada pihak yang menyebarkan maklumat ni, satu pihak ke, dua pihak ke, tiga pihak ke, cerita apa yang disampaikan, ini kita buat sebab ini ke sebab itu, tak tahulah cerita apa. Tetapi yang saya faham, ini semua bersangkut dengan memastikan Ismail Sabri,
ya, memastikan Ismail Sabri akan menjadi calon Perdana Menteri. Okey. So itu sahaja. So saya tidak ingin lebih lanjut sebab sekarang nak buka dah, dan minta maaf lah, saya tidak akan layan soalan, ya. So itu sahaja. Jangan lupa sertai saluran Telegram saya akan letak link kepada artikel berkaitan di ruang komen. Jadi pastikan anda klik dan baca. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.